Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua. Kekal bersama kami pada hari Sabtu seperti biasa 11.05 pagi. Anda akan tengoklah muka kami berdua ini. Saya Hafid Olsen. Dan saya Zahira Razi di saluran berita RTM, MyView 123 dan juga di TV1. Juga kepada anda yang menggunakan handphone, anda boleh saksikan kami melalui RTM Click. Betul, dekat mana saja anda berada lah. Hari ini Zahira, saya pasti ramai yang menarik lafaz lega, ada diberi sedikit kebebasan, antaranya penduduk di negeri Melaka yang sudah memasuki fasa kedua. Dan paling gembira penduduk negeri Sembilan yang sudah pun masuk fasa ketiga hari ini. Jadi pelbagai kelonggaran. Tapi ada juga yang tanya kita, Zahira, kenapa Selangor ataupun Lembah Kelang masih lagi dalam fasa 1? Walaupun vaksinasi kita dah lebih 89% dan sebagainya. Tapi ada lagi banyak indikator ataupun petunjuk dalam pelan pemulihan negara itu masih lagi belum melepasi. Contohnya penggunaan ICU dan sebagainya. Sabar apa yang dikatakan oleh YB Kak Edi Jamaluddin. Sabar sikit lagi, nanti kita akan rentas negeri sama-sama. Kita boleh datang studio macam dulu-dulu, Zahira. Ya. Bila ramai orang dekat dalam studio, kita rasa seronok kan bila hari Sabtu tu rasa macam hidup sangat suasana hari Sabtu tu. Betul, Zahira. Walaupun kita lihat ramai yang menarik lafaz syukur, gembira dapat diberikan kebebasan, namun duka cita juga kita ingin kongsikan. Ramai juga dalam kalangan kita, dalam rakyat Malaysia ini direntap duka. Itu tajuk yang kita bawakan, Zahira, hari ini. Kerana kita lihat ramai juga anak-anak kecil kehilangan ibu bapa akibat daripada COVID-19 itu sendiri. Kalau kita lihat daripada laporan yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan KPWKM, ada 1,517 anak-anak yang kehilangan ibu bapa, tetapi itu adalah data yang dikeluarkan setakat bulan Ogos. Cuma kita nak dapatkan maklumat yang terkini dan sahihnya pada hari ini. Topik yang kita bawakan kepada anda direntap duka bersama dengan pakar yang akan menjelaskan kepada anda apakah maklumat terkininya. Itu antara angka-angka yang terkini kita dapat. Kita tak pasti lagi adakah mungkin angka ini bertambah melihat kepada kematian yang semakin meningkat dan juga lebih daripada 100 setiap hari. Dan untuk itu juga kita akan paparkan kepada anda sedikit kelipan video ini daripada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Yang Berhormat Datuk Seri Rina Harun. Saksikan. COVID dah kategori 4. Maksud saya terkejut sebab benda jadi sekejap sangat. Mak saya demam 17. Lepas tu 22 tu mak saya dah jadi kategori 4 dan mak saya cakap dia kena pergi hospital. Tu saya pun bawa lah jadi saya masuk kereta masa tu kan. Saya macam tak jangka itu kali terakhir saya jumpa mak saya dekat CAC tu. So mak saya pergi hospital, mak saya nampak okey, dia boleh bercakap lagi masa tu. Ayah saya time dekat CAC tu dia kena masuk air. Dia pun kena masuk air. Lepas tu tapi dia masih larat lagi bawa kita orang balik rumah. Kita orang semua kuarantin dekat rumah. Tapi bila 31 bulan kami dapat berita daripada makcik lah. Polis call makcik katanya mak dah tak ada. Kami pun macam terkilan. Sebab kami pun selama ni expect mak boleh balik. Mak pun rasanya macam tak teruk. Sebab 4 hari pun, teringat 4 hari tu mak bateri habis. Kita orang call hospital macam tak call, tak angkat. Kita pun rasanya memang hospital busy. Lepas tu memang mak kita tak dapat apa-apa berita sampai berita tentang mak. Dan kami dapat tahu masa 31 bulan pukul 7.30 mak dah tak ada. Ayah memang tak tahu mak dah tak ada masa 31 bulan. Ayah setiap hari masa tu ayah memang boleh pada WhatsApp lagi. Ayah masih kuat. Ayah setiap hari katanya macam mana keadaan mak masih lepas 31 bulan. Tapi kami adik-beradik dan keluarga terdekat supaya jangan beritahu ayah dulu lah. Jangan beritahu ayah dulu yang mak dah tak ada. Supaya dia boleh masih kuat lagi lah. Daripada kalau kami beritahu takut dia dia jadi lemah, jadi tak kuat, takut dia makin drop oksigen dia. Diorang tak bagi tahu langsung keadaan mak saya macam tu sampailah ayah saya ditidurkan. Diorang still tak bagi tahu pun. Masa ayah saya ditidurkan 5 Ogos. Masa tu pagi pukul 5 tu doktor call. Doktor cakap oksigen ayah dah rendah. Kata nak ditidurkan dah. Lepas tu dia nak keputusan time tu juga. Saya pun macam saya kelang kabut tiba-tiba. Saya tak tahu nak buat keputusan macam mana. Macam saya tanya makcik-makcik saya tanya. Lepas tu makcik-makcik saya pun cakap macam kita ikhtiar sebab ada juga dengar yang macam ditidurkan pun still ada harapan. Semua tu. Lepas tu diorang semua pun macam bersetuju lah. Lepas tu kita minta video call dengan abah saya. Kita video call sampai pukul 10. Sampai dia sebelum dia ditidurkan saya dalam 5 Ogos tu. Saya ditidurkan dalam 2 hari setengah macam
Baik, itu sedikit bikisan yang kami petik daripada Instagram rasmi Datuk Seri Rina Harun, Menteri Pemberdayaan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Itu antara kisah dalam ribuan rakyat Malaysia, anak-anak muda ini yang kehilangan ibu bapa akibat pandemik COVID-19. Saya kira perkataan ditidurkan itu adalah sangat menakutkan. Kalau kita dengar ibu bapa kita ditidurkan akibat pandemik COVID-19 ini, tiada lain tidak bukan hanyalah berdoa supaya ibu bapa dapat sembuh daripada dapat sembuh dan dapat bangun semula daripada ditidurkan juga. Dan saya ada terbaca mengenai satu laporan daripada The Landslot yang ini dilaporkan bahawa satu dunia lebih kurang 1.5 juta kanak-kanak ataupun anak-anak ini yang kehilangan ibu bapa, dan impaknya sangat luar biasa kepada anak-anak yang kehilangan ibu bapa akibat kematian COVID-19. Dan ada pelbagai perkara yang perlu dititik beratkan dan diperkasakan bagaimana untuk mengembalikan semula semangat mereka dan juga rasa untuk hidup mereka. Betul. Dan kita ada di talian, tadi kita ada bersama dengan 5 beradik juga. Kini kita bersama dengan 5 beradik juga secara dalam talian. Kita akan hubungi Noh Harika Rozi daripada Port Dickson Negeri Sembilan, merupakan anak kedua daripada 5 beradik yang juga kehilangan kedua ibu bapa akibat COVID. Anak kedua daripada 5 beradik yatim piatu yang berasal daripada Port Dickson. Hello, Assalamualaikum Noh Harika. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik, sihat. Ya, Erika di Port Dickson atau di mana sekarang? Port Dickson. Port Dickson. Okey, kami difahamkan semua sekarang berada di rumah atau bagaimana, Erika? Abang-abang kerja, tinggal saya dengan adik-adik je. Dan nenek. Okey, baik. Kita semua dapat cerita terpapar di surat khabar dan sebagainya tentang kehilangan kedua ibu bapa Erika sendiri, dan saya mewakili tim Personal Action mengucapkan salam takziah atas kehilangan kedua ibu bapa. Mungkin kita nak tahu, kebanyakan berita yang saya baca adalah arwah ibu memesan suruh jaga adik-beradik. Itu antara pesan yang dikongsikan oleh Erika. Mungkin awal ini penonton Personal SY khususnya nak tahu apa lagi pesanan-pesanan lain yang kita ingin tahu, Erika. Saya tak pastilah, tapi memang tu je yang arwah ibu pesan masa panggilan video terakhir tu. Ketika panggilan video terakhir itu berlaku, adakah Erika ada sekali bersama dengan abang dan juga adik-adik? Tak ada, abang je yang buat panggilan video tu. Abang sahaja. Okey, macam mana dengan rutin harian Erika sekarang? Sebab difahamkan Erika baru habis SPM dan juga sedang berada di rumah. Jadi macam mana dengan rutin hariannya selepas kehilangan ibu bapa ini? Rutin harian saya macam biasa. Masak, kemas rumah semua tu. Tapi yang lainnya tu lah, dulu kalau saya masak, saya akan hidangkan dekat mak ayah saya kan. Diorang kan sakit. Lepas tu sekarang ni saya rasa macam kosong. Baik, Erika, kita tahu Erika masih lagi ada adik di bawah Erika sendiri yang masih di bawah jagaan Erika. Mungkin kita faham kalau kata kita yang dewasa pun kehilangan ibu bapa ini sukar untuk kita terima. Bagaimana Erika ini memastikan supaya adik-adik Erika dapat terima kenyataan bahawa ibu bapa sudah pun tiada akibat COVID-19? Bagaimana Erika menenangkan emosi mereka sendiri sebenarnya? Adik saya yang bongsu tu, dia kan masih kecil. So dia macam tak ada rasa apa-apa lagi. Cuma dia tanya mana mak dengan abah. Lepas tu saya cakap yang mak dengan abah dah tak balik. Kan diorang pergi syurga. Lepas tu dia mula okey. So saya lepas tu saya mula beri perhatian sepenuhnya dekat dia lah. Supaya dia tak rasa kehilangan tu. Jadi macam mana rutin harian dengan adik-adik pula? Macam tadi contoh kata kalau selalunya masak akan hidangkan kepada ibu dan arwah ibu dan juga arwah bapa. Macam bila dah tak ada ni, bila dengan adik-adik bagaimana? Saya selalu duduk dengan diorang. Bercerita kat diorang macam tu lah. Kita dah dengarlah apa cerita daripada adik-beradik sendiri. Dan mungkin Erika difahamkan Erika sekarang sudah pun habis CJ Pelajaran Malaysia SPM. Mungkin perancangan Erika sendiri, adakah ingin sambung belajar atau bagaimana dalam tempoh ketika ini, Erika? Hari tu saya memang dah daftar untuk tingkatan 6. Tapi saya rasa macam saya tak yakin lagi lah yang saya boleh bawa pelajaran tu. So saya dah tarik diri. Saya nak sekarang ni saya cuma nak fokuskan pada adik-adik saya dulu.
Itu satu pengorbanan seorang kakak yang memegang tanggungjawab sebagai ibu dan juga bapa yang telah pun meninggal dunia akibat COVID-19. Mungkin Erika dengan abang bagaimana? Mungkin di peringkat dewasa ini mungkin ada perbincangan antara abang bagaimana pengurusannya untuk adik-adik yang masih kecil ini. Saya macam fikir macam betul-betul nak beri tumpuan sepenuhnya dekat mereka, didik mereka dengan cara yang betul semua. Itulah. Okey. Yalah, kita pun fahamkan bila kehilangan yang mengejut ni, selang seminggu kita difahamkan kehilangan ibu dan bapa. Jadi bagaimana Herika sendiri memotivasikan diri untuk supaya adik-adik bila lihat Herika juga bersemangat, mereka akan turut bersemangat untuk meneruskan kehidupan. Apa yang Herika lakukan? Saya macam saya buatkan yang saya kuat. Saya bandingkan diri saya dengan diorang, dengan adik-adik saya. Saya kan dah dewasa. Jadi kenangan saya dengan ibu bapa tu ada banyak kenangan. Tapi diorang ni masa kecil. Jadi kenangan diorang dengan arwah mak dan abah sikit. Tu yang buatkan saya kuat. Sebab yelah diorang masih kecil tapi dah tak ada mak ayah. InsyaAllah Herika, ujian ini adalah ujian kepada insan yang terpilih daripada Allah SWT kepada Herika dan keluarga. Mungkin sedikit soalan yang ingin tanyakan kepada Herika apabila ibu bapa disahkan meninggal akibat COVID-19 ini, siapa yang pergi kepada urusan pembumian tersebut? Adakah Herika pergi sendiri ataupun hanya abang ketika itu? Masa arwah ayah, kita orang berlima pergi. Sebab time tu kita orang tak sahkan positif lagi. Masa ibu tu, kita orang memang dah positif time tu. Jadi kita orang dapat pergi sekejap je. Lepas tu lah, arwah ibu tu abang angkat dia yang uruskan. Mungkin ada sedikit pesanan yang mungkin Herika ingin sampaikan kepada semua penonton kita di luar agar mereka faham bahawa COVID ini benar, bukan sesuatu perkara yang main-main. Itulah. Saya nak cakap yang kalau kat rumah tu ada keluarga yang berisiko tinggi, tolonglah jaga diri, ikut SOP. Lepas tu jangan lupa ambil vaksin. Sebab COVID ni memang berbahaya pada orang yang berisiko. Betul. Sebab kita pun difahamkan bahawa arwah ayah Herika merupakan seorang yang berisiko tinggi, mempunyai darah tinggi dan juga kencing manis kan? Tak silap saya? Ya betul. Jadi Herika sendiri dah berusia 18 tahun ini sudah mengambil vaksin atau belum? Saya dah daftar tapi belum dapat appointment. Okey. Kita doakan supaya dapat segera vaksin dan kita daripada tim Persona SY mengucapkan sekali lagi salam takziah kepada Herika dan keluarga, dan saya doakan pesan pada Herika, walaupun Herika sudah pun menarik diri untuk sambung belajar, pesan saya nanti bila ada kesempatan sambung belajar dan insya-Allah kita akan sama-samalah mengharungi dalam tempoh yang menduka citakan ini. Betul. Baik, terima kasih Herika, jaga diri, salam kepada semua. Okey, insya-Allah. Baik, assalamualaikum. Salam. Baik, itu dia perkongsian daripada Herika. Sebenarnya sangat-sangat terkesan kepada kita. Itulah tajuk yang kita bawakan, Direntap Duka. Direntap ini bermakna satu kehilangan yang secara tiba-tiba. Apatah lagi disebabkan COVID-19 yang sangat-sangat mendekat dengan kita, bila ramai yang seperti saya dah kongsikan, lebih 1,500 anak-anak yang sudah pun kehilangan ibu bapa akibat daripada pandemik yang membawa maut itu, Zahira. Ya, dan anda jangan ke mana-mana sebab kita akan berehat seketika. Lepas ini kita akan kembali bersama dengan anda untuk bincangkan dari impak psikologinya terhadap anak-anak yang kehilangan ibu bapa dan juga bersama dengan tetamu kami dari Jabatan Kebajikan Masyarakat. Baik, kita berehat seketika.